Kamu macam mana pun, kalau menggunakan jari jari, kena carilah panjang sebenar dia. Panjang sebenar, ambil bucu yang terdekat. Okey. Okey. Kita dapatkan dia punya panjang sebenar. Kamu bolehlah selarikan panjang sebenar dia tu untuk buat dia punya bukaan dia. Boleh selarikan panjang sebenar. Tapi kalau ikut trend soalan tak pernah lagi lah dia naik yang benda yang sama lah. Ataupun berturut-turut. Kita buat sajalah. Ni saya padam ni kan tak padam tak apa, tapi saya nak padam sebab tak mau mengganggu nantilah lukisan. Nanti. Jangan lupa labelkan daripada K. Glen. Patutnya K dekat atas ni, K prime dekat bawah lah kan. Okay. Jadi ni bahagian kod ni kita macam biasa kita akan bahagikan kepada 6 bahagian. Okay, dah bagi pada 6 bahagian yang sebelah kod. Kemudian yang sebelah ni, sebelah piramid ni kita cuma tulis pada setiap bucu dia lah. Okay. Tujuan kita buat bukaan sama besar supaya senang lah. Kena membuat bukaan bila kita tanda dekat bahagian bawah ni. Enam, tujuh.
Okay, jadi dah buat bukaan ni. Kalau kita tengok kita dah bahagian cone dulu sebab kita punya claim. Kalau kita pusing ikut arah jam, dia akan jumpa cone, baru masuk bahagian piramid. Bahagian cone dulu sampai nombor 6, baru masuk bahagian piramid. 6, 7, 8, balik sampai K prime. Okay, jadi macam biasalah kita tengok dia ada dua bahagian, bahagian bawah dan bahagian atas. Okay, jadi kalau ikutkan bahagian bawah untuk bahagian cone, bahagian bawah dia ni nampaklah ada satu sikit macam ni, mana kedudukan dia macam ni lah. Satu ruang kosong yang dipotong dekat bahagian bawah. Dan dia punya tapak yang dekat bahagian bawah ni, kalau kamu kita tengok lah, dia ada daripada nombor antara nombor 1 dengan nombor 2, dia punya tapak bahagian bawah antara nombor 1 dengan nombor 2, dia kena tanda bahagian ni lah. Okay, kita nak tanda dia sebagai A. Tapak bahagian bawah ni. Dan dari A dia akan naik sampai ketinggian ni yang sama kedudukan dengan tapak nombor 3, ketinggian dekat bawah ni. Jadi yang ni akan jadi lengkung lah. Memang kita nampak garisan lurus, tapi bila kita potong dekat bahagian cone, dia akan jadi lengkung lah dekat sini. Jadi kita perlukan lagi satu titik lah, sekurang-kurangnya lah sebab dia tak besar. Jadi kita tambah saja satu lagi garisan untuk nak buat lengkung. Kita tambah lah. Ini dah ada antara kat sini. Kita tambah lagi satu B. A mula, B dekat sini. Okay, kemudian nak dapatkan titik pada bahagian bawah dia. Ini baru buat bahagian bawah lah. Okay, A kita tengok dia akan kena dekat sini. Ni A. Nombor 2 dengan B lah. Saya nak kena turun bawah dulu. Oh. Dan B. Tarik. Okey, nak dapatkan kedudukan dia dekat sini, ketinggian dia dekat mana, 2 dengan apa B ni, sebab kalau kita tengok ni garisan lurus lah. Kalau kamu tarik pun garisan lurus. Tempat dia nak turun tapak lah, 2 dengan B ni, 2 dengan B. A dekat sini bawah. Oh, 2 garis ke atas, kena dekat sini. 2. Untuk nombor 2, ketinggian dia dekat sini. Lagi satu adalah B. Dekat lah ketinggian dia. Okay. B dekat sikit dengan nombor 3. Okay, kalau kamu rasa terlalu dekat, boleh ambil bahagian bawah lah. Kalau rasa dekat sangat ketinggian dia, boleh lagi kalau kamu nak tambah lagi satu lah. Kalau kamu rasa B ni kurang sesuai lah. Ketinggian dia ni sebab dia macam dekat. Bila kita dah turun bawah, kita naik atas, dia dekat sangat dengan nombor 3 punya ketinggian. Kalau kamu rasa terlalu dekat, boleh je. Kamu nak tambah yang lagi satu dekat bahagian bawah ni. Ini antara A dengan 2 boleh tambah. Kalau kamu rasa tambah-tambah pun tak apa. Sebab dia nak sekurang-kurangnya 2 titik antara saja. Okay. Nak tambah boleh, tambah-tambah pun tak apa. Okay, kalau kamu rasa cukup lah. Kalau kamu rasa tak yakin, bila kamu garis ni terlalu dekat sangat, boleh ambil yang antara A dengan 2 lah. Kalau kamu rasa terlalu dekat sangat lah. Okay. Okay, jadi mula-mula kita tambah dulu titik ni. A. Lagi satu B Yang ni buat bahagian bawah dulu lah, tak buat bahagian atas lagi, bahagian tapak. Tapak untuk cone.
Kalau tengok dekat sini daripada A sampai 1 sampai A dia masih dekat bahagian tapak bawah dia punya tapak pun. Cuma dari A sampai ke 3 akan dia naik satu lengkung lah sebab dia dipotong dekat bahagian sini. Okay, jadi kita dah boleh dapat titik untuk nombor 2. Untuk nombor 2 kita boleh dapatkan dia dengan cara kita turunkan tapak 2 dari atas, turun ke bawah pandangan hadapan. Kemudian dari 2 ni naik ke atas puncak. Bila garis dia akan bersilang dekat sini lah untuk nombor 2. Jadi kita boleh gunakan ketinggian ni. Tariklah main tepi ni sekali baru kita tandakan ketinggian dia kena dekat mana 2. Okay, jadi untuk lengkung perlu sekurang-kurangnya 2 titik. Jadi kita tambah lagi satu kedudukan. Contoh dia saya tambah B dekat sini. Jarak ni terpulang lah kita nak ambil. Kalau kamu nak dekat dengan nombor 2 ni, nak dapat titik dia dekat sini lagi cantik, dekat sikit dengan nombor 2. Ataupun kalau tak mau titik B dekat sini, boleh tambah satu lagi titik daripada A ke 2 pun boleh. Kalau tak mau letak dekat sini, nak tambah dekat bahagian sini pun boleh. Okay. Kemudian saya letak dekat ni sebab kalau letak dekat sini, sekali lagi bila kita garis ke atas, kita dapat titik dia dekat-dekat sangat dengan nombor 3. Dekat sangatlah. Tapi boleh. Contoh dia ini untuk nombor 2, ketinggian untuk nombor 2. Kemudian ketinggian untuk B. Lagi satu ketinggian nombor 3 memang yang betul-betul kena dekat bahagian tepi itulah. Dekat saja. Ni untuk nombor 2. Ketinggian untuk B. Dan lagi satu ketinggian untuk nombor 3. Okey, 2B3 jadi A dia akan lengkung sampai ke itulah. Okey, ni kena pakai. Okey, sebab diperlukan 2 titik jadi kena tambah lagi satu titik lah. Memang kita dah buat nombor 2. Nombor 2 cara nak dapat titik ketinggian yang dekat sini kena turun bawah dulu tapak, turun ke tapak, naik ke atas. Okay, baru persilangan dia dengan garisan lurus ni lengkung lah. Persilangan dekat sini baru kita pindahkan dia punya ketinggian untuk nombor 2. Jadi saya tambah B. Saya tambah lagi satu titik B untuk sebab lengkung perlu 2 titik sekurang-kurangnya. Okay. Tapi B ni kalau kita pindahkan ketinggian dia dapat tinggi sikit saja pada nombor 2. Dekat lah kan. Jadi kalau kamu nak tambah selain daripada titik dekat sebelum nombor A dengan 2 pun boleh saja. Okey, jadi ni garisan lurus ah. Ni kita baru buat bahagian tapak lah, bukan bahagian atas lagi. Kemudian dari kalau kita ikut gambar rajah pun nombor 3 sampai nombor 6 masih dekat. Bahagian bawah ni lengkung, bahagian bawah ni saya guna freehand je lah. Okey. Kamu jangan buat freehand, saya buat freehand lah. Okay, kemudian ni bahagian piramid 6, 7, 7, 8 balik ke. Ni bahagian piramid. Ini baru buat bahagian tapak bahagian bawah. Kat sini boleh lah kat sini. Okey, dah tak lah. Macam mana dah dapat ketinggian dia? Kena ambil bahagian tapak, pandangan atas, turun, tarik ke bawah, tapak, pandangan hadapan. Baru gariskan ke puncak. Ke objek. Jadi bila garis ke puncak tu dia akan bersilang lah dengan garisan lurus ni. Garisan lurus ni yang mewakili lengkung tu. Jadi baru kita pindahkan ketinggian dia. Yang tepi ni untuk 2B dengan 3. Okey, tapak dia.
2, ketinggian kat mana? B dan juga nombor 3 lah. Okay, jadi ini bahagian lengkung untuk kon lah, sampai nombor 6. Dan bahagian tapak 6, 7, 8, K prime ni adalah bahagian piramid. Okey, boleh lah. Okey, betul kita nak buat bahagian atas. Okey, ini untuk bahagian kon. Ini ketinggian K. Okey, ketinggian K adalah dekat sini. Ini ketinggian K. Okay, kemudian kalau kita tengok ni nampak dia macam naik ke atas kan. Dia macam naik ke atas. Ni kita nak pindahkan ketinggian titik-titik yang bahagian atas ni. Okay, kalau ikutkan nombor 1 dengan nombor 5, dia akan berkongsi ketinggian yang sama. 1 dengan 5. Jadi kita tarik turun ke bawah. Kemudian nombor 2 dengan 4. 2 dengan 4. Dan yang paling hujung sekali adalah ketinggian untuk 3 lah. Nombor 3 ni ketinggian paling hujung. Itu ketinggi paling tinggi. Okay, jadi bila pindah ni K ni ada pada permulaan dan nombor 6. Ketinggian untuk K ya. Okay, dengan nombor 6. Okay, kemudian nombor 1 dengan 5. Ini ketinggian untuk nombor 1 dengan 5. Kita tarik satu-satu lah. 1 dengan 5. Ini adalah ketinggian untuk nombor 1 dengan nombor 5. 1 dengan nombor 5. Kemudian 2 dengan 4. Okey, 2 dengan 4. Ini pun jarak dia dekat-dekat saja. Okey, 2 dengan 4. Sikit saja. Dan titik yang paling tinggi adalah nombor 3. Ya, dan memanglah kadang-kadang setengah soalan macam ni tak boleh buat macam mana lah, dan soalan ni macam tu. Sebab kadang-kadang tu garis ketinggian tu dia dekat-dekat sangat. So dia macam melengkung, macam naik sikit lah sampai kena ke nombor 3 ni lah. Macam melengkung naik sikit. Free hand je. Dia macam melengkung sikit lah. Daripada 3 sampai dia melengkung. Okay, macam mana dia buat macam ni, jarak dia memang sangat kecil lah. Ketinggian dia memang sangat-sangat kecil lah perbezaan dia. Jadi keadaan tu kecewa, tapi dia lebih kepada macam bentuk melengkung. Dia turun naik sikit saja. Saya pun pakai freehand lah. Sebab kita tengok berdasarkan bentuk ni lah. Nampak garisan dia condong. Tapi dia sikit saja perbezaan dia. Kalau kamu buat betul-betul nampak lah lebih kurang bentuk dia macam tu kan. Itulah. Okay, bahagian piramid tak apa kot. Tak ada masalah kot bahagian piramid lah. Bahagian piramid ni sebab tak melibatkan bentuk yang ni. Jadi kalau kita tengok 7 dengan 8, ketinggian dia dekat sini 7 dengan 8. Dan selebihnya ni adalah ketinggian K dengan 6 lah. Dekat sini kan.
Okay, bahagian piramid ni tak ada masalah sebab dia bukan lengkung dan dia cuma dua ketinggian saja yang terlibat. Yang piramid, apa boleh nampak lah jelas sikit. Cuma untuk bahagian kun dia nampak agak mencabar sikit lah. Okay, bahagian piramid ni tak ada masalah sebab dia tak melibatkan bentuk yang rumit lah. Dia biasa-biasa je. Tapi kena berhati-hati bahagian lengkung lah. Sebab dia punya perbezaan ketinggian dia sangat kecil. Okay, perbezaan ketinggian pada bahagian lengkung sangat kecil lah. Sebab dia macam nak ke dalam sikit lah. Patutnya dia macam ke dalam macam tu sikit lah. Macam nak U tak U sikit lah. Okay, yang ni tak apa kot, tak ada masalah bahagian piramid. Cuma bahagian lengkung ni kena berhati-hati sikit. Sebab dia punya garisan dia, sebab ketinggian dia, jarak ketinggian sangat kecil. Bawah pun dah kecil, atas lagi kecil.